Saya baca kata okey, dalam dunia, undang-undang dunia kau boleh menang lah. Halal haram kau tak tengok halal haram dalam undang-undang dunia. Nanti tengok ke akhirat, nanti setiap tanah yang kau rampas daripada kita ni, engkau akan dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back tuan-tuan dan puan di dalam siri podcast bersama dengan Erman Taib, iaitu kita akan bawakan tajuk-tajuk sensasi, tajuk-tajuk pembelajaran tentang banyak berkisarkan tentang kewangan, hartanah dan juga dunia perunding hartanah. Okey, kita masih lagi dalam video ni kita nak bercerita pasal hartanah yang berkait rapat dengan kerja sebagai perunding hartanah dan somehow banyak terlibat dengan orang awam lah. Okey, cerita. Dan bersama saya dengan dalam episod kali ini adalah daripada dua sahabat saya, dua legend, dua tuan guru saya dalam bidang guaman, bidang undang-undang, iaitu Tuan Zaidi Zaidon dan juga Tuan Zakwan daripada firma Aisyah Hisham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan ni berdua, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya. Kerana ini kita nak cerita pasal satu tajuk penting lah tuan-tuan iaitu satu tajuk yang cukup hangat dan agak lama kehangatannya sebenarnya. Satu benda yang tak putus-putus dibincangkan, banyak andaian yang berlaku, banyak khilaf, banyak salah faham yang sehinggakan banyak masalah yang timbul daripada isu ni. Isu apa ni tajuk kita? Tajuk video kita ni kita nak cerita pasal isu lot lidi. Okay, so kalau orang dengar lot lidi ni something yang cukup menarik dan ramai orang mencari apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana nak mengelakkan daripada ia terus berlaku. Okay, so baru-baru ni Tok berdua iaitu berlakunya satu kisah yang viral, iaitu satu keluarga yang telah mendiami rumah tersebut, tanah tersebut selama 35 tahun. 35 tahun ni kalau kita ikutkan dua generasi, kalau ikutkan maksudnya mak ayah dulu baru kahwin, bujang baru kahwin, duduk rumah tu, anak kecil, anak tu sekarang dah 35 tahun. Kalau ikut pandangan masyarakat, pandangan orang kampung, jiran tetangga, takkan dia duduk rumah orang, takkan duduk tanah orang. Kan, betul lah kan? So tapi berlaku. Yang mana kalau kita lihat setakat inilah mengikut isu yang viral tersebut, keluarga tersebut terpaksa keluar selepas keluarganya telah duduk selama 35 tahun rumah tersebut dan mahkamah putuskan dia kena keluar. Ini satu benda yang saya terpanggil lah untuk bawa video podcast ni supaya dia jadi satu perbincangan yang kalau boleh satu lengkap dan somehow menjadi panduan yang baik kepada masyarakat lah So kita tak nak lah benda-benda macam ni lah kan, elok dah bahagia, keluarga duduk apa semua, kena pula kena halal bulan puasa. Boleh faham tak kan? Yang something yang tak mungkin kita terfikir untuk berlaku. Okay, so saya ingin mulakan pandangan daripada tuan berdua, iaitu tentang definasi dululah. Lot lidi ni apa dia sebenarnya? Okay, Assalamualaikum semua. Tok Man, soalan yang saya rasa tidak ada satu definisi yang khusus di dalam undang-undang. Mana kalau saya buka kanun tanah negara tu, saya tekan search, ada tak lot lidi? Tidak ada. Tak ada Kalau dalam bahasa Inggeris, lidi lah. Kita pun cuba nak cari juga apakah itu lot lidi kalau disatukan frasa, tapi tak jumpa. Okay. Cuma apa yang ada kat dalam kanun tanah negara, dia lebih khusus kepada dimaklumkan dalam seksyen 340 KPN, hak milik tak boleh sangkal. Okay, the gist of the section is very clear. You nak jadi owner of the property, land ke apa ke, nama you mestilah berdaftar di dalam hak milik. Itu saja. Okay, so dia bertentangan dengan lot lidi. Lot lidi ini secara mana Tuan Zakwan mulakan dengan untuk pembelajaran semua, iaitu cerita pasal tanah, nama kena masuk. Nama kena masuk dalam grant. Kalau cerita verbal sebaliknya, setuju tanah ni saya punya, awak ambil lah kereta saya. Betul. Kalau kata ada side agreement, semua ni boleh dimatikan kalau awak tak percaya buktikan dalam dokumen hak milik ada nama awak. Betul. Kalau grant itu, you punya IC, saya minta kata teman-teman buka IC kejap, Tok Man kata nama saya AD. Dan itu bukan you lah. Kan? So dalam grant itu sama juga, dia adalah surat grant you. Dia mesti ada nama you dekat situ. Kalau lot lidi, nak mudah faham, lot lidi ni adalah lot tanah yang belum lagi dipecah sempadankan menjadi lot individu title yang single-single grant. Okey. So, kebiasaannya orang bila cakap tentang lot lidi ni, status tanah dia mestilah tanah pertanian. Kebiasaannya.
Okay. Oh, maksudnya isu yang banyak berlaku pasal lot-lot lidi ni adalah jenis tanah. Status pertanian. Oh, okey. Kenapa Kalau saya status bangunan, industri apa semua tu tak pernah dengar dia cerita tak pasal pernah lot lidi dengar. Sebab bila cakap tentang lot lidi ni, dia ada beberapa section yang kita perlu tahu juga. Dalam Kenderaan Negara, section kalau tak salah saya 145 kalau tak salah saya, berkenaan dengan syarat tanah. Okey. Contohnya tanah agriculture, pertanian ni, 1 ekar tanah pertanian dibolehkan untuk satu nama saja. Okey. Bayangkan So dalam Kanun Tanah Negara jelas menyatakan 1 ekar tanah pertanian hanya satu nama aja boleh. Satu nama saja. Okey. 125 maafkan saya. 1 ekar satu nama saja. Okey. So bila kita cakap tentang lot lidi, orang beli lot lidi ni sebab dia rasa tanah tu harga murah. Dia beli, dia tengok harga RM60,000, RM50,000, tapi dia maklumkan oleh pemaju, dia kata nama tak boleh masuk lagi. Kita dalam proses untuk masuk. Okey. Dan tanah itu adalah tanah pertanian. Yang kita katakan sebagai lot lidi. 10 orang beli, 20 orang beli, nama tak masuk-masuk dekat dalam grant. Nama masih lagi nama seorang tu lah. Masih lagi nama seorang. Itulah lot lidi. Oh, okey. So secara definisi kita boleh desainkan untuk pemahaman iaitu satu tanah pertanian yang mula dijual pada spesifik bahagian yang ditentukan oleh pemilik. Okey, bahagian ni kau punya. Tapi dalam keadaan tanah tu tidak dipecah sempadan dengan baik. Betul. So saya yang tu yang jadi somehow jadi lidi lah kot. Pacak-pacak lidi ini bahagian awak. Betul lah kot. Satu lot. Ini bahagian lidi-lidi ni, ini bahagian awak. Ini kamu punya lot A, kamu punya lot B. Okey. Nama tak masuk. Satu menarik juga saya pernah jumpa satu orang kampung ni katalah saya beli geran lorek je. Maksudnya nama dia pun tak ada. Dia minta saya kan sebagai pembelian tanah. Dia minta saya jualkan. Saya kata ni siapa? Ni nama tuan tanah asal. Habis mana dia? Entah mana dia pergi tak tahu. Mana bahagian awak? Betul. Cuba tengok dia dah siap lorek dah. Jadi itu saya jadi jam tu. Kata kesian lah. Satu sudut ialah orang tu dah duduk bertahun-tahun. Kesian lah kat dia kan. Dia nak jual, nak buat duit dan sebagainya. Rupanya selama ni masih lagi atas nama tu. Okey. Baik, so lot lidi ni definisi asal kita nampak dah. Daripada situ kita fahamkan kenapa ia dikenali lot lidi, iaitu tanah yang dijual tapi tak dipecahkan dengan baik. Kalau dalam bahasa Kanun Tanah Negara tu tidak dibuat persempadanannya dengan baik lah. Okey, so kenapa? Soalannya kenapa berlakunya transaksi sebegini? Itulah macam saya maklumkan daripada tadi sebab keinginan orang untuk mendapatkan aset. Okey, lepas tu juga kesempatan yang diambil oleh pemaju-pemaju ini. Dia melihat adanya demand, so dia perlu datangkan dengan supply. Pemaju ni tak semestinya syarikat Tak semestinya syarikat. Individu lah. Individu pemilik tanah tu. Dia mungkin juga boleh menjadi seorang pemilik tanah. Okey. Kan? Yang namanya ada kat dalam geran, dia nampak adanya peluang, ada demand ke arah itu, maka dia cuba untuk menjual tanah-tanah yang bersifat pertanian ini. So ini yang berlaku. Kalau dulu menariknya, lot-lot lidi ni sebenarnya satu ketika dulu pernah kerajaan negeri pernah kita cakap endorse lah tentang pemilikan lot-lot lidi ini. Okey, maksudnya dibenarkan oleh kerajaan negeri untuk adakan surat ikatan amanah. Okey, sebagai contoh saya bagi tahu Selangor. Sebelum 2018, Selangor very aktif bagi dia benarkan untuk siapa yang nak beli lot lidi, dia benar adakan surat ikatan amanah. Bermaksud kalau katakan dalam kita 3 orang ni jumpa satu tanah lot lidi yang kita nak beli, pertanian, okey, kami nak beli daripada Wak katakan. Okey, tak apalah kami lantik Wak ni untuk sign surat ikatan amanah. Dalam surat ikatan amanah tu kami masukkan nama Tok Man, Tok Edi dengan saya. Okey, dan kita pergi daftar dekat pejabat tanah. Perkara itu dibolehkan sebelum 2018. Oh, sebelum 2018 perkara tu memang satu benda yang rasmi dan digunakan. Mungkin namanya bukan lot lidi. Bukan lot lidi. Tapi kita panggil surat kuasa. Tapi itulah surat ikatan amanah. Surat ikatan amanah. So kuat. Sebagai pemilikan. Ya, kalau bagi saya nak menentukan pemilikan memang tidak kuat sebab nama tidak berdaftar dekat dalam hak milik. Tetapi ia boleh dijadikan sebagai bukti ataupun proof bahawa you pernah beli tanah ini dan you ada bahagian daripada pejabat tanah. Itu saja. Tapi 2018 Menteri Besar kata kita hapuskan semua surat ikatan amanah, tak boleh buat lagi kerana terlalu banyak manipulasi oleh pihak-pihak yang tertentu. Terlalu banyak isu yang berlaku lah kerana surat ikatan amanah.
Dia berbeza dengan power of attorney lain lah. Berbeza. Jauh sekali lah. Dia daripada sudut tu berbeza, tapi dia punya fungsi tu dia fungsi nak tunjuk macam tu lah. Fungsinya adalah Dan saya ada kuasa terhadap bahagian ni. dia Daripada pokok manggil sampai pokok langsat ni, saya punya Betul. kuasa saya di bahagian ni. Okey. So pandangan Tuan Edi? Itulah di pandangan saya pula saya sedikit berbeza daripada beberapa sudut. Pertamanya macam apa yang Tok Zack cakap tadi kan, lot leading ni daripada segi konsep pun kita tak dapat pastikan sebenarnya. Macam Tok cakap tadi lah, okey, kalau dia ada satu tanah masuk nama ramai-ramai, adakah itu bukan lot leady? Ataupun kalau satu nama dia je, itu baru lot leady? Ataupun tukar dah tanah bangunan, banyak sekarang ada tanah bangunan yang bereka-eka, 4-5 ekar, tapi dia masih lagi tak boleh nak pecahkan. Mungkin dalam tu mungkin 80 orang. Untuk 80 orang masuk tanah bereka-reka ni, it's not that easy. Betul. Cuma kalau tanya saya, isu lot leady ni dia bukan isu yang kita boleh tengok daripada dua belah pihak yang menyedihkan lah. Ramai orang kata lot leady ni pemanipulasi yang pihak satu, which is pemaju lah. Pemaju dalam konotasinya bukan pemaju perumahan. Maknanya orang yang memajukan tanah tu lah, siapa yang nak memajukan tanah. Tapi kalau tanya saya tu dia ada dua segi. Okey, saya bagi contoh tu ada orang kata bila dia lepas beli lot lidi, macam dalam kes yang Tok cakap tu lah, lepas beli lot lidi lepas tu kena halau lepas 35 tahun. Tok tahu tak dia kata apa? Saya baca dalam komen-komen lah, netizen bagi komen saya baca kata, okey, dalam dunia, undang-undang dunia kau boleh menang lah, halal haram kau tak tengok halal haram dalam undang-undang dunia. Nanti tengok ke akhirat, nanti setiap tanah yang kau rampas daripada kita ni engkau akan dikembalikan. So kita nak tengok daripada dua segi tu. Kalaulah perkataan dia lot lidi tu, okey, walaupun perkataan dia lot lidi, contohlah, walaupun perkataan dia lot lidi, orang membeli ni tetap membuat bayaran untuk membeli. Kita cakap lot lidi yang tak ada penipuan Betul. Kita cakap lot lidi yang memang bukan niat berlaku tu nak berlaku transaksi. Cukup syarat sah dia lah. Yang syarat dia lah. Okay. Kalau syarat undang-undang saya boleh kata tak sah lah, ataupun berlaku macam dia berbeza, tak beretika lah. Tetapi berlakunya transaksi tu. So ada pembeli ni dengan genuinely dia dengan yakin mengetahui bahawasanya ini lot lidi. Contohnya pemaju tu bagi tahu ini lot lidi. Tak boleh diwariskan, tak boleh tukar nama, tak boleh ni rumah kau besar ni je apa semua. Okey, itu dah diberitahu. Dah jelas. Kemudian orang yang beli tu dia dah beli. Okey. Willing buyer, willing seller. Kalau tanya saya, isu dia adalah tu kena faham. Walaupun dia willing buyer, willing seller, ada undang-undang lain yang mereka tak perasan. Kita panggil undang-undang kanun tanah negara. Kalau kita balik ke kita punya podcast episod 1 tu minggu lepas kita punya podcast episod 1 minggu lepas, walaupun kontrak tu between two parties, pemaju dengan pembeli, ada undang-undang lain lagi yang terpakai. Undang-undang pertama tadi, tanah pertanian hanya ada satu nama sahaja. Satu ekar satu nama. Tak boleh lebih. Lebih tu mungkinlah yang akan ambil tindakan majlis, mungkinlah saya belum cerita lagi tiba-tiba yang empunya lot tu ataupun empunya tanah tu mati tu, ataupun mati anak dia ambil, kemudian anak dia halau dan sebagainya. So orang akan cakap halal haram kan. Cuba kita ambil dalam pada satu sudut tu pemaju tanah ambil tanah tu. Pemaju sendiri, okey, saya dah memang dah niatkan ini memang lot lidi dan saya tak ada hak untuk semua ni. Okey. Tiba-tiba pemaju bankrupt tu, kena saman pasal tak bayar kereta, kena saman pasal tak bayar rumah dia yang lain. So ada orang lain datang untuk ambil, bukan sebab pemaju yang nak bagi. Isu yang berlaku sekarang sebenarnya tu dia bukan soal benda tu adalah halal atau haram, bukan. Ini soal adakah perkara ini boleh dikuatkuasakan undang-undang sekiranya apa-apa berlaku. Lah. Itu je. Kalau kita ambil satu sudut pandangan sekarang ni kita tak tahu lagi kes tu sejauh mana dah pergi kan. Daripada pandangan tuan-tuan sebagai yang dalam bidang guaman dan melihat satu sudut, apa yang berlaku sebenarnya? Rasa-rasanya lah. Ya sehinggakan benda tu selama ni bahagia, harmoni 35 tahun, tiba-tiba ditimbulkan sekarang dan mengikut penceritaannya mahkamah decided memutuskan yang kena keluar. Kalau tanya dengan saya tu saya kalau boleh saya tak nak komen kes itu secara berdepan sebab mungkin fakta kesnya, mungkin ada fakta-fakta kes mereka yang tertentu. Tapi kalau tanya saya tu,
mahkamah di Malaysia ni dia yalah, kita boleh ada nurtizen kita boleh buat komen-komen tertentu, tetapi mahkamah akan memutuskan kes berdasarkan fakta-fakta yang berada di hadapan mata. Saya boleh kata dengan tu kita ada satu kes lah, kita bagi contoh lah, ni satu analogi mudah tu ada satu orang, mungkin kanak-kanak ataupun ialah remaja tu dia tengah berjalan-jalan, kemudian tertolak kawan dia ketika lumba lari misalnya. Bila tolak kawan dia jatuh, kepala kena kat batu ataupun dan sebagainya, tiba-tiba berdarah, meninggal. Nauzubillah min zalik, meninggal. Okay. Meninggal. Kalau kita duduk daripada sudut sebagai, ni kes betul ni? Banyak kes-kes macam ni biasa berlaku tu. Ya. Dua kawan kanak-kanak berlari, lepas tu tolak, jatuhnya pensel masuk ke mata, ada kes. Biasa tu. Apa yang kita tengok, kalau kita duduk daripada sudut mangsa, family mangsa, kita akan rasa macam ini adalah satu jenayah, ini disengajakan, saya mahu yang buat itu dihukum gantung dan sebagainya. Betul tak tu daripada sudut. Tapi kalau kita daripada sudut yang melakukan, dia katakan tak sengaja. Kan kita, we are very prone to danger tu. Maknanya kita tengah berjalan-jalan bawa kereta kan tu bawa kereta, tiba-tiba ada berlaku pelanggaran, mati. Adakah yang melanggar ni akan dikenakan hukuman gantung sebab dia bawa kereta? Berbeza tu dengan orang tu bangun, kita langgar, river langgar. Itu memang nak bunuh tak kan? Dia kata tak sengaja. Saya nak masuk river, tak tekan forward kan? Sekali okey tu. River. Lepas tu dia tengok, tak mati lagi ni, dia river langgar gitu. Okey. Itu ada niat yang berbeza. Okey. Cuba kita asingkan pasal penipuan tu. Kita jadikan ni jadi macam tak ada penipuan. Maknanya willing buyer, willing seller tu. Maknanya willing buyer, willing seller. Benda ni akan berubah tu bila ada satu hak diambil. Itu akan berubah dia punya persetujuan. Saya bagi contoh yang sama tu. Kalau Tok tanya dengan saya tadi, kes mahkamah kata kenapa mahkamah boleh rampas satu harta yang telah dipegang selama 35 tahun. Okey, daripada sudut yang hilang rumah, okey, dia akan ceritalah, saya sudah 35 tahun duduk kat sini, kesian tak kesian saya dah lihat lama kat sini. Tapi bagaimana mahkamah masih boleh memenangkan orang yang merampas tanah tu? Kita tak dengar cerita yang itu lagi. Mungkin cerita yang itu adalah cerita yang lebih sedih. Mungkin rumahnya tanah ini selama ni memang tanah saya, tapi tak terberi hak daripada saya. Saya berjuang untuk mendapatkan tanah. Yalah, we never know apa yang berlaku. Yalah, mungkin berlaku juga. Yalah, banyak kisah kita tengok kalau dunia netizen ni kan, yang viral dan sebagainya. Yang saya tak silapnya, kalau Tok ingat, iaitu kes pasal seorang ibu yang ditinggalkan di tepi jalan dan sebagainya kan. So kita tengok macam, apalah anak aku ni, neraka lah kau kan, memang tak ada harapan lah kau masuk syurga semua kan. Bila sebaliknya dengar cerita, rupanya dia orang selama ni daripada kecil, ibu ni tak pernah peduli bukan dia. Yalah. Itu dia punya plot twist. Tak kan, dia jadi macam twist. Okey kan. Rupanya kita kena lihat daripada dua angle lah. Ada sampai yang menantu orang tu kan, somehow dia yang muncul bagi tahu. Tuan-tuan perempuan semua sedap lah fitnah suami saya, adik-beradik dia dan sebagainya. Sebenarnya orang ni timbul waktu kami nak menikah je masa tu. Baru kami tahu punya ada ibu, suami saya tak beritahu. Baik. So mungkin satu yang saya nak setuju tadi, mungkin kisah pula tuan tanah ini yang mungkin dulu waktu 35 tahun dulu, saya sebagai tuan tanah datang seorang kawan, adik-beradik, saudara mara dan sebagainya, aku nak buat rumah, aku tak ada duit nak beli tanah, boleh tak tumpang sekejap? Sementara aku ada duit, nanti aku belilah tanah aku. Mungkin itu sejarah dia dulu kan, kita tak tahu. Apa yang pasti? Yang pasti tu, kita tadi tu adalah kemungkinan assumption yang ada. Cuma apa yang saya nak sampaikan adalah apa yang pasti, mahkamah confirm pemilikan itu kepada orang tu. Itu sebab mahkamah memberi kuasa untuk menghalau. Kalaulah masih ada perbincangan sebenarnya payment telah dibuat dan sebagainya. Yalah, ramai orang kata Lord Lidi ni asal tak masuk nama je, dia tak ada cerita langsung. Maknanya tidak ada perlawanan di mahkamah langsung. Saya tak setuju. Di mata saya, walaupun namanya Lord Lidi, walaupun tak dibenarkan, tetapi ada tindakan yang boleh diambil, certain portion untuk dipulangkan balik misalnya, ganti rugi dan sebagainya. Tapi dalam kes yang Tok tanya tu, Tok tanya saya yang pasal satu kes ni, mahkamah can decide pemilikan itu kepada satu pihak. Bermaksud dalam undang-undang itulah dia punya. Sebab undang-undang tanah dekat Malaysia ni tu kita panggil torrent system. Kita menggunakan satu undang-undang torrent system yang kata siapa nama dalam geran itu dia punya. Okey. Tapi dia dapat ni daripada penipuan dia. Itu cerita belakang.
Kau pergi lawan dulu, pergi ni. Tapi dekat mata mahkamah mudah, simple one, kata kalau tidak ada apa-apa penipuan, siapa ada dalam geran itulah dia punya. Dia maksudnya pemula bicara, kalau cerita satu pertandingan, perdebatan, pertikaian dan sebagainya, dekat mahkamah, first kali mahkamah tengok geran nama siapa. Betul. Dah settle. Betul. Satu. Buka gelanggang, mahkamah kata sebelum awak mula keluar awak punya puisi, sajak, sejarah apa semua, saya nak tanya geran ni nama siapa? Okeylah, nama orang ni. Dah lah. Setakat itu. Dan barulah masuk buka gelanggang kedua untuk cerita apa yang berlaku apa semua. Dan kalau ada ruang kebenarannya, barulah ada cerita pasal pampasan dan sebagainya. Sebab tapi pemilikan jelas tu Tok, satu kes ni, federal court case Bonsun Bonyanit nama kes tu kan. Kes ni tu ini adalah satu kes yang landmark, digunakan seingat saya daripada saya belajar sampai sekarang lah kes ni digunakan untuk menukar satu nama kepada nama lain dekat mahkamah tu, memerlukan pembuktian penipuan taraf tinggi. Baru boleh. Itu saya bagi contoh. Contoh tiba-tiba sekarang tanah tu nama saya. Kemudian tiba-tiba ada orang kata, oh hari tu saya dah bayar apa semua macam-macam lah kan. Untuk menukar balik lah, lagilah 35 tahun mencerita, saya bagi contoh, untuk menukar balik kepada nama orang lain perlu pembuktian bahawasanya berlaku penipuan tahap tinggi. Maknanya memang betul-betul terima semua sudut bukti. Kan maksudnya siap ada forensik, siap apa semua saksi. Memang padu, memang betul ditipu betul lah. Sampailah hakim tu macam saya tak ada ruang untuk menidakkan memang benda ni penipuan. Betul. Macam dalam kes ini pun dia masih lagi di peringkat mahkamah tinggi kalau tak salah. So mungkin rayuan itu boleh dibuat di mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Rayuan ni bagi itulah kalau kata yang buat rumah itulah. Kalau dia betul-betul ada bukti dan dia boleh cerita berkenaan dengan circumstantial evidence ke apa-apalah berkenaan dengan evidence, dan dia boleh bawa ke rayuan. Sebagai contoh mungkin masa kita belajar dulu kan, kita pun sering kali dengar satu perkataan dalam undang-undang ni sebenarnya dia bukan melihat kepada statutory law sahaja, undang-undang yang bersifat statut semata-mata. Ada akta, kertas apa yang tertulis je saja. Yang tertulis kan. Dia juga melihat kepada satu lagi sudut pandang undang-undang yang kita panggil sebagai equity law. Equity ni kita panggil dalam bentuk kesamarataan, justice, fair kepada orang yang duduk dekat situ. Tapi dia bukan owner of that particular land. Ada satu term yang saya boleh share dekat sini. Kita panggil itu sebagai adverse possession. Adverse possession ni adalah pemilikan, kalau nak direct translate, pemilikan secara terbalik lah. Maksudnya adalah kamu bukan secara undang-undangnya adalah pemilik di dalam geran. Tetapi berdasarkan kepada keadaan yang tertentu, kamu dah duduk kat situ 35 tahun. Jiran-jiran dekat situ bila setiap kali raya memang rumah kamu je yang dia orang pergi. Marhaban dan sebagainya kan. So keadaan-keadaan ini boleh membuktikan bahawa memang kami duduk dekat sini tanpa ada apa-apa halangan pun daripada dulu sampailah ke hari ini. So dia adalah beberapa elemen yang dia perlu penuhi. Antaranya adalah dia masuk, orang tak kacau. Kan? Dia masuk tidak ada pergaduhan pun. Bukannya tiba-tiba dia nak claim adverse possession ni, hari ni aku rasa aku nak pergi ambil tanah tu lah. Aku letak satu pondok kat situ, camping kat situ. Dan ni tanah aku. No. Ini daripada dulu sampai ke hari ini. Duduk dekat situ. So inilah antara benda-benda sebenarnya kalau mereka nak bawa, dan mereka boleh bawa benda ni sebenarnya. Yalah, maksudnya dalam pendebatan tu, pertikaian fakta tu, mereka nak bawa kepada ni lah. Kenapa boleh 35 tahun? Kenapa boleh 35 tahun? Tak jahat. Melainkan adalah benda yang kita adalah lain kan. So maknanya terlalu awal untuk kita putuskan lah. Terlalu awal. Kalau orang kata it's too early to judge. Kita sekali tengok tajuk headline tu memang padu ke. Saya tak, kalau tengok komen-komen tu, beribu komen tu dibaca tu, memang semua menghala ke akhirat semua. Kalau saya boleh beritahu, 35 tahun ni mereka ni sebagai setinggan squatters lah sebenarnya. Tapi squatters yang diiktiraf. Kan? Bila squatters yang diiktiraf ni, treatmentnya perlu berbeza dengan squatters yang illegal. Kan? Yang tengok-tengok kamu ni memang datang daripada mana tau, duduk kat sini tiba-tiba je buat penempatan. Mereka ni 35 years been there buat semua benda. Senang je. Pertama tu contohlah orang kata mungkin sebab bapak dia yang pegang tanah tu 35 tahun, bila bapak dia meninggal, anak dia take over. Soalan dia tu, 35 tahun bapak dia pegang tanah, kenapa bagi orang lain duduk?
adalah consideration ataupun adalah pertimbangan. Maknanya adalah kisah dia tersendiri. Kalau tak silap ni saya baca sikit tu pasal ada verbal perjanjian pembelian tanah bahagian dan sebagainya. Kemudian saksi yang tahu pasal persetujuan itu tak timbul. Betul. For whatever reason kita tak tahu, dia tak timbul untuk mengesahkan yang benda tu telah dibincangkan dengan baik. So yalah, somehow benda ni masih lagi di peringkat yang tak boleh nak putuskan lagi selagi mahkamah tak decide. Dan malahan kalau mahkamah decide pun ada lagi mahkamah rayuan, masih lagi boleh di-argue dan sebagainya. Okay, so kalau pandangan top 2 pasal apa yang berlaku ni, saya dah duduk 35 tahun dan saya kena keluar. Kalau saya sebagai orang rumah tersebut dengan fakta-fakta dan pengalaman saya tentang tanah tersebut kan, pemilikan saya yang saya consider pemilikan saya tak nak keluar. Macam mana? Nak insist on duduk situ lah. Ayolah, pasal saya tahu kisah saya beli dengan ayah dia dulu, arwah ayah dia dulu. Bahagian ni jelas masa dia duduk 35 tahun dengan saya pun, saya duduk sini, ayah dia tahu tu tanah dia. Cumanya kita tak buat pecah geran, sempadan dan sebagainya. Kalau tanya saya tu, perkataan yang paling senang ataupun perkataan yang paling simple untuk saya konotasikan dia tu adalah perkataan yang kita panggil consequential evidence. Tadi tu saya akan cakap consequential evidence. Saya bagi contoh tu ada 2 orang jalan masuk dalam satu bilik, satu orang je keluar. Kemudian satu orang dalam bilik ni nauzubillah min zalik meninggal lah. Ini saya bagi contoh senang lah tu kan, dalam cerita-cerita detektif Conan dan sebagainya, kita ambil ni sebagai contoh lah. Secara mudahnya pemahaman yang kita boleh ambil dari sini adalah bila 2 orang masuk kat sini, orang ni tak ada alibi, dia tak ada kat tempat tu. Okay. So dia first thing first, dia akan dianggap pembunuh lah ataupun accused lah. Okay. Cumanya sama ada dia mati disebabkan sakit jantung dan sebagainya, is another story lah. So kalau tanya dengan saya tu, quite impossible untuk 35 tahun berada di situ tanpa ada apa-apa pertimbangan. Macam saya cakap tu ni, kalaulah kita ada pemilikan tanah, kemudian orang lain pakai 35 tahun macam Tok Zaid cakap tadi, dalam masa 35 tahun tu ke mana owner pergi? Ada orang kata owner pergi, owner sewakan, owner dan sebagainya lah. Tetapi bila dia mati, kenapa dia boleh dihalang? Okay. Ada banyak aspek lagi. Contoh, kalau tiba ini sewa je sebenarnya, siapa tahu? Maknanya selama 35 tahun ni 35 tahun dia macam tanah tol pajak kan? Kena pajak. Dia pajak 35 tahun. Kan dah cukup 35 tahun, silalah keluar. Seronok pula dia duduk 35 tahun, dia rasa galah nak keluar. Tapi tu, kalau semata-mata sebab Lord Lidi tu, saya agree, what we call it impression, ramai mengatakan Lord Lidi tak boleh, Lord Lidi tak boleh. Saya agree Lord Lidi tak boleh. Betul? Tapi hak tidak boleh didiamkan. Betul? Sesuatu hak seorang itu tidak boleh didiamkan semata-mata kerana ianya Lord Lidi. Saya bagi contoh tu. Tadi tanah tu memang dia satu nama. Betul? Kemudian yang lain masuk dan sebagainya, duduklah tu dah buat rumah dan sebagainya, dia dah dapat duit. Kemudian tiba-tiba dia kata ini Lord Lidi. Maka sebab ini Lord Lidi, saya boleh jual semua ni ke orang lain ataupun saya boleh halau mereka semua. Daripada sudut satu lagi, ianya tidak jauh, tidak sama. Kalau saya menjadi macam Tok cakap lah, dah 35 tahun berada di situ dan tak nak keluar, you kena buktikan dari sudut consequential evidence. Saya tak kata dalam undang-undang, betul tu, dalam undang-undang, dalam Quran, even dalam Quran tu apa-apa hutang dan sebagainya perlu letakkan secara bertulis, perlu keterangan tu. Dalam Quran mengatakan kalau ada hutang, kalau ada transaksi, ada muamalat, kena tulis. Tapi tidak ada tulis. Kemudian dia kata kena ada saksi. Kalau tidak ada saksi, kita boleh kepada yang terakhir kita panggil consequential evidence. Consequential evidence tu, kenapa 35 tahun dia duduk situ tak ada orang halau pun? Kenapa 35 tahun dia duduk situ tak ada orang minta sewa pun? Ataupun kenapa tidak ada orang lain meminta tanah tu dalam masa 35 tahun? Except ada satu tu, kalau ianya daripada kerajaan. Kerajaan ni dia very powerful lah. Dia own another level lah. Kan kita dengar leasehold tu, itu kena buka tajuk tajuk baru. Leasehold, setinggan, compulsory land acquisition. Dia nak buat apa? Dia nak buat kereta api. Yalah, itu kita ada tajuk adalah pengambilan tanah. Land Acquisition Act. Selain daripada tu, kalau you nak stay kat situ dengan pembuktian yang jelas, sepatutnya saya rasa boleh stay. Sepatutnya ada fakta yang kita betul-betul yalah, saya duduk kan. Sekarang ni walaupun court decide macam tu, saya kata saya ada cerita saya dan saya ada evidence saya menunjukkan saya nak stay. Maksudnya boleh lah. Kena menang kat mahkamah lah tu. Kalau dia tak menang, kalau sampai peringkat mahkamah dah keluar court order, dia tak boleh tu. Datang polis, datang bailiff, semua tu, dan tak boleh lah. Kalau tak keluar, dia dah jadi jenayah. Betul.
kerana melanggar perintah mahkamah. Dia ceroboh, melanggar perintah mahkamah, menceroboh. Kan elok-elok yang asalnya pasal kontrak dan sebagainya, sekarang ni dah masuk gelanggang baru, jadi jenayah pula. Okey. So kalau kata saya nak ambil dua sudut lagi. Satu, kenapa yang boleh wujudnya lot lidi? Maksudnya kejadian tu. Kan kalau kata undang-undangnya patut dipecah bahagian dengan baik, masing-masing ambil surat beranak tanah masing-masing dengan baik semua kan. So kenapa yang boleh asal usulnya terjadi lot lidi dan sehingga jadi kekeruhan yang sangat-sangat bahaya kepada masyarakat sekarang? Simply say tu, the simplest word to be used, cost. Lot lidi ini adalah pemilikan kos yang paling murah, paling rendah. Macam mana kita boleh ada satu lot, yalah saya bagi contoh lah, satu lot yang 4,000 ke 5,000 kaki persegi, harga 80,000, 60,000, 70,000. Kos ni maksudnya owner boleh jual murah. Owner boleh jual murah. Yalah, kalau buyer pula dapat beli murah. Betul. Adanya supply and demand. Satu Supply betul. demand. Ada juga keadaan-keadaan yang tertentu di mana mereka menjamin bahawa okay, you beli lot ini, Nanti kami akan tukar. Pertama sekali kami akan tukar status Status. daripada pertanian kepada bangunan. Okey, kemudian kami akan mintalah duit secara progress daripada you supaya kami boleh bayar premium dan sebagainya. Okey. End up benda ni tak berlaku. Kos tu terlalu tinggi untuk mereka absorb. Mereka tanggung. Ataupun memang dari awal dia jelas. Dia kata memang saya jual ni, ini bahagian awak daripada pokok langsat sampai pokok durian. Seluar 45,000 kaki persegi pada harga 10,000. Dan memang saya takkan tukar. Itu supply and demand untuk. Maknanya Yelah, maksudnya pasal 10,000. Kemalahan satu peringkat tu ada yang buat package, bayar secara installment dan sebagainya kan. Memang ini memang banyak berlaku je pun. Contohnya macam kalau saya ambil dekat kampung saya, Kedah lah mereka jual tanah sawah, tanah bendang ikut relung. Kan? Ikut relung. Bila tanah ikut relung tanah sawah dia, of course lah pertanian. Kan? Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang semua pakai beli kat situ. Okey. Tapi nama tak tukar-tukar. Relung ni satu petak sawah tu lah kan. Sawah tu lah. Okey. Letaklah nama 3-4 orang. yang viral lot lidi tu. Kalau pusaka-pusaka ni ini some sort of lot lidi. Some sort. Tapi ni orang kata apa? Lidi relative. Kalau kita buka semua tu, kalau saya buka semua, kita cari-cari semua, kita buka semua kotak semua, kita buka, perkataan dia kos. Kalau kos ini tidak maksudnya kalau diakar umbikan kenapa ianya berlaku, antaranya sebabnya adalah yang utamanya pasal dia mulakan dengan gelanggang yang pasal kos lah. Nak tukar daripada land use, daripada pertanian kepada bangunan, dah satu kos. Kemudian nak kena kita masuk gelanggang tu jap. Cerita soalan tu. Okey, sekarang ni saya dah nampak jelas yang kenapa isu ni berlaku kerana dua-dua pun membawa kepada direction yang sama, ada tujuan sama, pasal nak jimat. Saya sebagai owner nak jual, saya nak pakai duit, saya tak nak jual semua, ataupun saya nak jual semua tapi secara retail, secara kecil, saya nak jimat kos. Pembeli pula memang malah nak tunggu, malah nak bayar mahal pun kos. Okey, cantik. Dua-dua jumpa, terjadilah satu perjanjian urusan lot leading. Okey. So kita buka kepada soalan yang kedua sekarang, iaitu okey, orang tahu ni bahaya, jelas dan sebagainya. Okey, kita naik sikit darjat lah. Kalau saya masih lagi nak beli, bagaimana jalan selamat? Jalan selamat dah. Kalau yalah, maksudnya saya kan. Okey, kalau kata yang orang kata apa heavyweightnya, yang paling bagus pecah geran, pecah sempadan dan sebagainya. Okeylah, kita naikkan sikit. Paling bahaya tak masuk nama, tak jelas bahagian, masih lagi pertanian, ini adalah risiko yang paling bahayalah. Walaupun dah 40 tahun boleh lagi dijelaskan yang pemilikan tak ditukar. Kalau saya naik sikit, kalau tanya saya tu the paling selamat tapi worst case scenario. Okey, kata yang ni saya boleh kata memang tak selamat lah. So yang paling selamat untuk bahagian tak selamat. Okey, so ini lot lidi. Ini memang tak selamat semua, tapi yang paling bawah sekali, yang paling selamat untuk tak selamat, nama kena masuk. Okey. Tapi masalah dia banyak tu. Pertama, you punya lot bahagian mana? Kalau ikut geran, nama semua ada kan? Tiba-tiba anak lahir, anak kata tak, saya punya tu lebih daripada pokok langsat, pokok manggis sebenarnya. So macam mana dalam you punya geran tu tak tulis you punya lokasi kat mana-mana. Lepas tu pembahagian dia pula, siapa depan, siapa belakang. Kalau contoh kita buat tanah, kita katalah kita bertiga ni, contohlah 1/3, 1/3, contoh. So kemudian siapa depan, siapa belakang, sebab harga depan mahal, harga belakang murah. Ni dah bergaduh lain pula. Yang pula belakang dekat dengan sungai apa semua, lain-lain. Seterusnya tiba-tiba kalau mereka tak nak bayar cukai,
Okey, kan saya dah bincang tadi tu, di bawah kanun tanah negara dan bawah undang-undang, kalau tak nak bayar cukai boleh ada Dirampas. tanah dirampas. So bila dah dirampas, samalah gelap mata juga, maknanya tak boleh buat apa-apa jugalah. Kemudian empat, kalau ada hutang tu macam kita cerita tadi. Dalam satu grant tu tiba-tiba ada satu nama tu ada hutang kereta tak bayar. Dia bankrupt. Dan sampai peringkat tanah tu disita dan sebagainya lah. Dan satu. Tetapi kalau Tok tanya So saya, kata minimumnya masuk nama. Ni kalau maknanya kita mandi kolam tu dah masuk hidung dah air tu. Minimum masuk nama ataupun you boleh carilah siapa-siapa juru ukur untuk buat drawing lah macam lorek tu lah. Sekurang-kurangnya namanya ada dekat situ. Walaupun bukan dalam grant, at least ada pembuktian ni lah. Okey. So yalah yang pertama tadi yang paling ngeri, lot lidi tak ada bahagian, bayar kosong, orang saksi settle. Naik sikit masuk bahagian. Masuk nama lah. Masuk nama. Tapi tak digalakkan tu. Okey, ini nak cerita yang ini yang sangat-sangat pasal orang buat. Kenapa saya bawa ahli tuju ni kan? Untuk kena faham. Orang rasa selamat. Sebab tu saya kata, ada orang kata, okey, saya buat masuk nama saya dalam bahagian grant kan? Maksudnya ada 4 penama, asal 3 memang masuk saya 1. Tapi masih lagi vulnerable. Masih lagi lemah. Bahagian tak jelas kan? Percentage tak jelas dan sebagainya. Pas bila-bila masuk. Jadi isu salah seorang, semua orang terlibat. So saya nak cuba gambarkan kepada orang umum ialah kalau awak rasa awak selamat, sebenarnya tidak. Itu tujuannya lah. Yang kedua kan, kalau yang siap ada ambil Pesuruhjaya sumpah, menunjukkan apa semua kan, ini perasaan rasa selamat, padahal benda tu tidak. Kalau kata naik sikit darjat yang ketiga, bukan saja masuk bahagian, upah ukur untuk buat sempadan. Kan, walaupun tak adalah sampai pecah geran, tapi ada persempadanan yang jelas. Bahagian siapa. Tapi Tok kena cakap dengan semua Tok, ni memang dalam keadaan lemah ni Tok Dah nak mati ni semua, maknanya dah apa air tu sampai hidung tu, kita angkat hidung dia bagi tak mati lah. Ya, tak faham. Siapa yang menonton video ni sudah tentu jelas dengan apa yang kita nak sampaikan adalah ada yang mungkin rasakan yang okey. Tak apa, nama saya ada dalam tu, apa-apa hal saya selamat. Tidak sebenarnya. Nak bagi tahu yang still terbaik adalah langkah yang paling terakhir sekali, buat betul-betul. Cuma saya faham antara yang menyebabkan tak boleh orang nak proceed ke yang terakhir tersebut, yang terbaik, kerana 2 tuan. Satu kos, yang kedua masa. Kan, masuk 2 ni duit tak dapat, lambat, saya nak masuk cepat, yang ni nak duit cepat. Okeylah macam ni lah, ni bahagian awak, inilah dia. Okey, baik. So kita masuk kepada segmen ataupun bahagian yang terakhir kita. Soalannya kos kan dan masa. Saya sebagai pemilik tanah, dan saya ada peminat-peminat yang nak beli. So boleh tak bagi sedikit fundamental, apa proses terlibat dan apa kos dia? Proses untuk membeli lot tanah lah. Kan, maksudnya kalau sebagai owner tu Dia nak pecah lot. Proses untuk pecah. Pecah lot lah. Pertama sekali, kalau yang berminat untuk beli tanah ni, aset dia kan lain daripada kita beli rumah. So pertama sekali you kena cari tanah yang betul-betul sudah ada grant individu. Okey, caranya bagaimana? Ada seorang approach you, saya ada tanah, saya nak jual. First thing off, minta dia maklumat berkenaan dengan hak milik tersebut dan buat carian terlebih dahulu. Okey, yang pertama you kena tahu adalah status tanah tersebut apa. Kalau you tengok status tanah itu pertanian, dan you start question lah, berapa orang yang beli dah lot ni? Kan, tengok besarnya pun 1 ekar je, tiba-tiba dia kata 20 orang, then better avoid that situation. Okey. Tapi sebaliknya, kalau you tengok status tu adalah status bangunan, okey, keluasan dia pun okey, dan bila you tanya kepada orang yang approach you, berapa saya dapat satu lot, mungkin 4,500 kaki persegi, maka just nice untuk you buat satu rumah, maka okey, tidak ada masalah untuk you beli. Tapi dia ada 2 keadaan. Satu, you kena tanya dia juga, adakah saya ni sekadar nak masuk nama dekat dalam grant sahaja, bersama-sama dengan 15 orang yang lain, ataupun ada perancangan untuk kita pecah sempadan mengikut grant individu masing-masing. Faham. Okey. So kalau yang pertama dia kata masuk grant nama sahaja, okey, bagi saya sudah selamat. Cumanya kedudukan you depan, kiri, kanan apa semua itu perlu dibincangkan kemudian bersama dengan 15 penama yang lain. Okey. Kalau yang kedua itu nak pecah grant, itu yang paling baik, maka pergilah yang itu. Itu yang paling selamat, confirm you are the owner of that particular land. Okey. Saja. Proses?
Saya rasa the process dia akan ambil masa. Contoh, kalaupun pembeliannya tanah pertanian, okey, saya punya cadangan kepada siapa yang nak buat, at least kena ada kekuatan kos dan kekuatan wang, kekuatan capacity, supaya perkara ini tidak jadi sesuatu yang kita panggil separuh masak. Selalu berlaku adalah apabila pemaju ni mula-mula memang ada capacity, tapi along the way perjalanannya bila tiba-tiba minta KM, betul, tiba-tiba majlis ataupun pihak berkuasa minta KM ni apa tadi? Kebenaran merancang. Tiba-tiba minta satu kawasan lapang, minta surau, minta longkang, minta substation. Maka dia akan kacau dia punya kos, jadi dah lot lidi. So persoalan yang paling pokok kalau nak main game ni tu, dia mesti ada kekuatan capacity. Kalau tanya dengan saya, funder ke apa ke dan sebagainya, ini nampak sangat dia akan mengganggu capacity. Lebih baik orang itu mempunyai capacity sendiri. Untuk proses tu sebenarnya quite okay. Cuma dia bila ada capacity, dia membezakan adalah antara ada capacity dengan tak ada capacity. Saya bagi contoh. Kalau ada tanah pertanian, okey, tukar jadi tanah bangunan. Cara dia bayar premium, buat permohonan dan bayar premium. Itu je. Kadang-kadang premium itu yang mahal, maka tak boleh bayar. Kita pernah berada dalam situasi di mana penukaran premium tu 3 bulan saja ataupun 4 bulan, not that long, tak lama pun. Cuma mungkin dia berbeza-beza mengikut negeri ataupun proses sebagainya. Lepas tukar status tanah, kemudian apa yang kita nak buat adalah kita nak pecah sempadan. Kita nak pecah jadi lot. Ada keadaan yang kita boleh pecah lot tanpa KM, kemajuan merancang. Okey, kemajuan merancang ni apa? Kemajuan merancang ni macam kita ni developer lah kan, maju. Ini tanpa kebenaran merancang boleh Boleh, tetapi dengan kebenaran pihak berkuasa. Okey. So kalau tok tahu ada kes-kes tertentu yang mana mereka dah siap ada jalan tau, dah ada result jalan. Okay. Kemudian tanah tu banyak memang situasi very nice, sebelah tu memang ada saja. So itu akan jadi lebih senang. Kalau tanya dengan saya, prosesnya sebenarnya ada. Tukar syarat, lepas tu pecah lot, kemudian keluar geran individu. Ni prosesnya lah. Tetapi menjalani proses ni mungkin ada masalah. Tiba-tiba ada perlukan longkang, tiba-tiba ada perlukan panjang ni tu. Tangki. Saya tengok kalau cerita pasal pecah lot ni, dia kena stand alone satu podcast. Betul. Dan kalau kita ada kenalan surveyor dan sebagainya, lebih menarik tajuk ni. Okey, saya nak tutup daripada segi perbincangan kita pasal tajuk ni, pasal lot lidi ni, daripada dua sudut pandang. Okey? Kita spesifik daripada kes ni lah, senang. Kalau kata dua-dua pihak ambil peguam, apa stand kedua-dua peguam? Sebagai owner yang nak ambil bahagian tu balik, dan juga sebagai pembeli yang duduk 35 tahun. Okey, saya kalau boleh saya tak nak komen fakta kes tersebut. Okey, kita ambil sebagai pembelajaran. Okay. Kalau saya tengok daripada dua-dua segi tu, pertama sekali, kalau mereka ini daripada sudut yang menghalau, mereka lebih mudah sebab mereka mempunyai undang-undang yang recognize. Kita panggil ni adalah torrent system. Dalam torrent system, perkataan mudah untuk audience adalah siapa ada dalam geran dia punya. Untuk pengetahuan semua pun, dalam kes-kes kereta kan kita jual beli kereta tu, ceritalah saya sambung bayar, tolonglah saya sambung bayar, jangan rampas kereta saya. Siapa nama dalam geran, nama bank nombor 1 kan, bank lah punya. Macam tu lah saya bagi contoh. So untuk yang menghalau, saya rasa dia punya kekuatan adalah dekat pemilikan undang-undang. Maknanya tanah tu memang dia punya. Kalau kita nak tengok daripada perspektif kedua, saya sangat suka bila perkataan yang digunakan oleh rakan bijaksana saya adalah perkataan dia adalah adverse possession. Adverse possession maknanya pemilikan saya bukan kat undang-undang, tapi secara logiknya, secara equity-nya, secara moralnya. Kenapa saya boleh duduk 35 tahun tak kena halau? So ini adalah dua argument yang sangat best untuk mahkamah tentukan yang manalah. Nurtizen boleh kata yang ini salah, yang ini salah, tapi mahkamah mesti akan melihat ini daripada dua segi ni. Saya berpendapat ini adalah dua fakta yang paling agung untuk dibincangkan dalam kes tersebut. Pertama, ini geran saya. Maksudnya orang kata apa, defend mechanism dua belah pihak. Saya owner, kanun tanah negara menggunakan undang-undang jelas. Siapa nama dalam dokumen nak milik, itu pemilik dia. Apa di sebalik tabir tu yang disebut sebagai langsir kan, maksudnya curtain konsep dalam torrent system tu, itu dah tak peduli dah. Awak usahakan tanah ni atau awak dululah yang selamatkan nyawa dia. Dia nak lemas, dia masukkan kapal-kapal itu, aku bagi tanah tu kau. Macam tu kan. So itu langsir.
Kan bukan dalam Torrent dia ada dua kan, curtain principle dan juga mirror principle. Okey, kita cerita lain yang tu lah. Tapi nak bagi tahu yang sebagai owner jelas, saya punya tanah, apa kisah awak dengan ayah saya, awak settle dengan ayah saya, saya dah jadi pewaris, okey ini tanah saya sekarang. Okey, dan jelas. Dan kalau diberdiri daripada sudut tu, menang. Betul. Kalau daripada sudut dia pula yang menghuni tanah tersebut selama 30 tahun, dikala pemilikannya jelas oleh ayahnya dulu, adalah adverse possession. Kenapa saya boleh duduk? Secara equity, secara equity. Okay. So saya rasa sikit sebanyak kita dah banyak belajar tentang Lord Lidi pada video kali ini. Sebelum saya beri ruang untuk ucapkan terima kasih dan goodbye pada video ni, pandangan Tok Eddie dan Tok Z tentang sedikit nasihat pada orang ramai tentang cerita pasal tanah-tanah ni. Saya berpendapat jangan menempah kesukaran di masa akan datang. Itu kita panggil berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, kos tinggi sikit dulu, bersenang-senang kemudian. Nanti anak boleh duduk rumah tu tanpa dihalau, tanpa takut dihalau dan sebagainya. So saya punya nasihat kepada orang ramai, kalau boleh, mungkin a bit difficult pada mulanya untuk memastikan gerantuan nama kita, tetapi anak kita tak dihalau di kemudian hari, kita dah tua nanti, dah umur 80 tiba-tiba kena halau kan lagi susah. So it's better for yang itulah. So maknanya apa pun ikut pada apa yang telah disusun dalam undang-undang dah semat dah, kemas dah. Ikut je lah benda tu dan janganlah cuba untuk kona pada sudut kos, masa dan sebagainya. So dekat situlah yang berlaku pening, masalah di kemudian hari. So macam biasa, kalau nak melihat dari sudut siapa nak lantik apa semua, lantiklah tim daripada Aisyah Hisham. Baik, Tuan Zack, last pesanan tentang Lord Lidi dan juga lain-lain hal pasal tanah ni. Alright, saya rasa kebanyakan orang kita sekarang ni dah cakna tentang Lord Lidi ni. Banyak bahan bacaan yang boleh kita dapat daripada Facebook, kes-kes yang berlaku. So teruskan membaca dan anda akan tahu apakah konsekuens yang bila anda beli Lord Lidi dan sebagainya. Kalau anda nak jimat dari segi kos pun, bukan tak ada. Ada tanah-tanah yang murah untuk anda jimat dari segi kos. Carilah ejen-ejen yang anda kenal untuk recommend kepada anda mana tempat dan status tanah apa yang wajar anda dapatkan. Itu saja. Okay. So alright, terima kasih banyak anda tuan-tuan dan puan sekalian. Sekiranya anda telah menonton video ini sampai habis dan suka untuk saya sarankan, recommendkan tuan-tuan, sekiranya anda mempunyai masalah, isu, soalan lebih lanjut tentang tanah, faraid, pusaka, pecah bahagian, pecah semadan, pecah kaca, pecah gelas dan sebagainya, so bolehlah hubungi tim daripada Tetuan Peguam Aisyah Hisham. Okey, sekali lagi Tuan Eddie dan juga Tuan Zakwan, terima kasih kerana sudi menjadi panel dalam podcast kali ini. Alright guys, jumpa anda di podcast akan datang dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Steady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.